A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada murid tingkatan 3 UM dan 3 USM untuk subjek pendidikan Islam. Hari ini kita bertemu, hari ini 9 Ogos 2021 kita bertemu lagi untuk subjek pendidikan Islam, dan pada hari ini insya-Allah kita akan mengupas satu tajuk akidah yang mana saya sebut tadi. Perasan tak saya tulis dalam grup tadi? Tajuk apa? Beriman kepada qada dan qadar. Okey. Jadi saya akan sharekan di sini buku teks kita. Okey. Semua boleh nampak tak tu? Okey, buku teks muka surat berapa? 111 kot kan? Betul. 111. 111. Okey. Okey, semua boleh rujuk di buku teks muka surat 111 ataupun rujuk di skrin handphone ataupun komputer masing-masing. Okey, inilah tajuk kita pelajaran 14, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ini merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6 tu. Okey. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Tajuk yang lepas kita dah sebut beriman kepada hari kiamat. Semua dah beriman dah kan? Dan sekarang kita nak sebutkan pula rukun iman yang ke-6, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey. Ramai orang yang dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada malaikat, dia tahu wujud semua tu, dia yakin. Tapi bila sampai kepada dua yang terakhir ni, iaitu beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, dia jadi klik. Jadi macam tu. Jadi mungkin sebabnya dia tidak begitu memahami apa sebenarnya qada dan qadar. Jadi hari ini kita nak mengupas tajuk qada dan qadar ni supaya iman kita tentang qada dan qadar ini mantap. Okey. Seperti mana kita sebutkan dahulu, okey, rukun iman ini kalau kita buang satu, kita tak yakin kepada satu, maka iman kita tertolak. Iman kita terbatal. Okey. Dia tak boleh ikut sistem matematik 6 tolak 1 tinggal 5. Hak ni 6 tolak 1 jawapannya ialah kosong. Kan? 6 rukun iman, satu je kita tolak, kosong iman kita. Okey, terbatal iman kita. Jadi kita nak meyakini, nak mempercayai, nak beriman dengan qada dan qadar, kita tengok apa dia qada dan qadar. Okey. Pengertian qada dan qadar. Qada dari segi bahasa, qada dari segi bahasa iaitu menyempurnakan sesuatu. Oh, yang ni dia tak ada pen. Tunggu sekejap lah, saya buat lain. Sekejap. Window. Okey. Okey, boleh nampak dah kan?
Okey. Qada, qadar. Sebelah kanan kita nampak qada dan sebelah kiri kita nampak qadar. Nampak kan? Kenapa diasingkan kanan dan kiri? Kerana qada dan qadar adalah dua perkara yang berbeza. Qada lain, qadar lain. Kita nak kena beriman kepada kedua-dua ni sekali. Jadi kita tengok dari segi bahasa dulu. Qada maksudnya menyempurnakan sesuatu. Macam kita kata qada solat, qada puasa, tinggal puasa tahun lepas 2 hari nak kena qada. Qada tu maksudnya menyempurnakan, menunaikan. Jadi itu dari segi bahasa. Qadar pula maksudnya menjelaskan kadar sesuatu. Kadar ni berapa banyak tu pun kadar. Okey. Kuantiti dia ada berapa banyak. Diukur. Itu kita panggil kadar. Itu maksud dari segi bahasa. Tapi yang kita nak imani dalam rukun iman ialah bukan yang tu. Bukan qada dan qadar dari segi bahasa. Sebaliknya ialah dari segi istilah. Sebab istilah ini ialah kehendak syarak. Jadi apa dia qada? Qada bermaksud ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Apa maksud ketentuan? Ketentuan bermaksud Allah dah menentukan, dah meletakkan, telah pun men-setting. Allah dah letak satu setting apa yang akan berlaku kepada makhluk ciptaannya. Allah dah tentukan dah. Itu maksud kata qada. Okay? Ketentuan Allah yang azali. Pernah dengar perkataan azali? Okay? Azali bermaksud sejak dulu lagi. Sejak daripada sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dijadikan, Allah sudah menentukan dah. Pada ilmu Allah, Allah dah tahu dah. Kita yang nak dilahirkan, kita yang nak dijadikan, apa ketetapan yang Allah nak bagi kepada kita. Okay? Mati bila, jadi anak siapa, jadi bangsa apa, kemudian make SPM dapat berapa, semua Allah dah tentukan dah dalam ilmu Allah. Itu dipanggil azali. Okey? Jadi Allah dah tentukan dah sejak azali terhadap semua makhluk. Itu maksud qada. Maksud qada di sini, sebelum katakan diri kita sendiri, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita telah pun ditetap oleh Allah. Tarikh mati kita bila, umur kita berapa kita hidup di dunia, kita akan kerja apa, SPM kita dapat berapa. Jadi semuanya Allah dah tetapkan dalam ilmu dia. Okey? Sedangkan qadar pula apa dia? Qadar ialah pelaksanaan. Sebut pelaksanaan. Qada ketentuan. Qadar pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang sejak azali itu. Dia jadi dua perkara kat situ berbeza kan. Qada sebelum berlaku Allah dah tetapkan siap dah. Allah dah tetapkan dah kita ni nak tinggal di kampung mana, nak bekerja sebagai apa, nak dilahirkan sebagai anak siapa. Semua tu Allah dah tentukan dah. Okay? Jadi bila sampai masanya, contoh pada tahun 2006, kamu dilahirkan. Jadi bila kamu dilahirkan, kamu terus melaksanakan qada Allah ni. Melaksanakan. Dilahirkan pada 15 hari bulan Januari. Allah dah tentukan dah di dalam qada dia. Di dalam qada Allah dah tentukan dah. Jadi bila kamu dilahirkan, kamu akan melaksanakan pelaksanaan ni. Apa yang Allah Ta'ala tentukan tu. Jadi dilahirkan pada tarikh itu, jadi anak sesiapa, jadi lahir pada tarikh bila, okey, warna kulit warna apa, rupa macam mana, okey, makanan pertama disuapkan apa, semua tu kamu akan menjalani pelaksanaan dia. Itu maksud qadar. Boleh faham tak antara dua tu? Okey. Nafis boleh faham Nafis? Boleh tak? Okey, boleh. Tak susah kan? Sekali ulang lagi nah. Qada ialah macam perancangan lah. Macam satu setting Allah siap letak dah kat situ. Daripada kamu dilahirkan sampai kamu mati, benda tu dah tertulis dalam atur cara dia. Itu maksud qada. Jadi bila kamu dilahirkan saja, kamu terus menjalani
ketentuan yang Allah tentukan di qada tu. Satu persatu, satu persatu, satu persatu. Okey. Jadi Allah dah tentukan dah sejak azali lagi bahawa pada hari ini 9 hari bulan Ogos 2021 pukul 11.17 kita berada di hadapan skrin sedang belajar tajuk qada dan qadar. Allah tahu dah masa sebelum kita lahir lagi. Tapi tak ada siapa tahu. Kita pun tak tahu. Tapi hari ni baru kita tahu sebab kita menjalani. Okay. Apa yang akan berlaku saat lagi pukul 12 kita masih tak tahu. Tapi Allah dah tahu. Jadi inilah perkara yang wajib kita imani, wajib kita yakini dan wajib kita beriman. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Contoh qada ialah Allah menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi. Sebelum tu tak ada manusia kat bumi ni. Ada dinosaur je kan. Tapi Allah dah tentukan dah. Allah akan mencipta manusia. Okey, jadi qadarnya ialah bila sampai ketika yang Allah tentukan tu, bila sampai ketika masa yang Allah nak, Allah menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Itu qadar dia. Dia boleh beza tak apa qada dan apa qadar? Aina Syamimi boleh faham tak? Boleh Ustaz. Okey, kita setakat tu sahaja. Okey, maksud qada dan qadar. Jadi daripada situ kita boleh faham dah. Okey. Kita tengok pula maksud beriman kepada qada dan qadar. Tadi satu persatu qada tu apa, qadar tu apa. Sekarang kita tengok maksud beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa satu, Allah SWT yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya. Ini kita panggil iradah ataupun kehendak. Jadi kita semua kena menanamkan keyakinan dalam hati kita bahawa segala apa yang berlaku kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada persekitaran kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Bukan terjadi sendiri-sendiri jadi. Ini yang membezakan kita dengan orang bukan Islam yang tak percaya kepada qada dan qadar. Okay, jadi orang Islam ni dia yakin apa sahaja yang berlaku adalah kehendak Allah berdasarkan ilmu Allah. Jadi kalau kita belajar betul-betul, tiba-tiba kita ambil SPM, katakan kita gagal SPM, kehendak Allah. Okey. Kita belajar betul-betul, tiba-tiba SPM kita dapat cemerlang, kehendak Allah. Okey, bukan kerana kita belajar, bukan kerana kita rajin, bukan kerana kita pandai, bukan. Semuanya adalah kehendak dan ketentuan Allah sejak azali lagi. Boleh terima perkara tu? Sofia, okey tak? Okey Ustaz, okey. Boleh terima tak? Boleh. Benda ni berat lah. Berat. Sebab benda ni melibatkan hati dan kepercayaan kita, akidah kita. Jadi saya nak kamu fokus betul-betul tentang benda ni. Supaya kita nak tanam betul-betul akidah kita, akidah yang betul. Akidah yang betul-betul yakin kepada Allah sahaja. Okay, tak percaya kepada benda lain dah. Okey. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa Allah SWT melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapan. Makna kata, bila kita lahir ke dunia, celak mata, Allah mula melaksanakan. Kita nak dibubuh nama apa, mulalah terlaksanalah apa yang Allah rancangkan di azali. Jadi ketentuan itu dilaksanakan mengikut Allah punya ketetapan. Itu maksud beriman kepada qada dan qadar. Okay. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang baik atau buruk. Okey, semua perkara. Saat lagi kita demam ke, okey, saat lagi kita kayuh basikal terjatuh lubang. Okey, tergeliat kaki. Saat lagi tiba-tiba orang mai bagi derma kat kita. Dan macam-macam lagi. Segala apa yang berlaku tu tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah.
Sama ada benda tu baik atau buruk. Baik atau buruk sesuatu perkara tu, kita manusia ni je yang bubuh label dia. Oh yang ni baik, oh yang ni buruk. Dari segi Allah sama je. Allah bagi kepada kita apa saja yang dia nak bagi ikut kehendak dan ilmu dia. Mai sampai dekat kita, baru kita pergi tafsirkan, oh yang ni baik, oh yang ni buruk. Itu kita yang kata. Tapi kita nak akidah kita meyakini lebih daripada tu, bahawa apa saja yang baik ke buruk ke, semuanya tertakluk kepada Allah. Dan yang keempat, beriman kepada qada dan qadar, okey, iaitu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah terhadap hamba-Nya. Allah tak buat sesuatu perkara melainkan sesuatu tu ada hikmah dia. Apa hikmah ni? Kebaikan dia ataupun sebab dia. Itu. Jadi apa hukum kita nak beriman kepada qada dan qadar? Sudah tentulah hukumnya wajib beriman. Malah kalau kita tak beriman kepada qada dan qadar, akidah kita bermasalah. Maksud kata, jadi orang yang beriman, manusia yang beriman, sudah tentulah dia beriman kepada qada dan qadar, dan dia terus yakin apa saja yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah. Hidupnya tidak gelisah, tidak keluh kesah, hidupnya sentiasa aman, kerana dia yakin semuanya Allah yang beri, baik, buruk, semua Allah bagi. Tidak akan wujudlah kata-kata di mulut orang yang beriman yang menyebut, silap aku lalu jalan ni. Kalau aku lalu jalan nu, aku tak terjatuh dalam lubang ni. Itu kesilapan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu perbetulkan. Apa yang berlaku pada kita, kalau baik ni kita tak rasa sangat sebab benda baik, benda seronok. Tapi bila benda yang buruk yang kita tafsirkan sebagai buruk, contohnya kita jatuh basikal ke, okay? Kita kena dicakar kucing dan sebagainya, sakit dan sebagainya, semuanya kita relate dengan Allah. Baru hati kita rasa tenang dan dapat menerima. Semua tu Allah yang nak. Bila Allah yang nak ni, baik belakalah. Okey? Jadi apa dalil yang mengatakan kita ni wajib beriman kepada qada dan qadar? Satu, Allah SWT menjelaskan bahawa pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan. Okey, surah Ali Imran ayat 47, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka dia Allah ni hanyalah berfirman kepada perkara tu, jadilah engkau, lalu jadilah ia. Tu je kuasa Allah. Mana ada kat satu dunia ni yang sehebat itu. Ini kita nak meyakini bahawa Allah yang paling hebat. Bila Allah kata jadilah engkau, maka jadilah. Kita manusia ni kata jadilah engkau, tak jadi, kan? Kita berasa nak makan cucuk pisang, kita kata jadilah engkau cucuk pisang, tobat tak jadi. Kita nak kena pergi buat, bacuk tepung, potong pisang, goreng, naik baru jadi. Tapi Allah, dia berfirman saja, jadilah engkau, maka jadilah. Okey. Jadi itulah dinamakan sebagai ketentuan Allah. Jadi apa yang ada pada hari ini yang terjadi, kita nampak hari ini keluarga kita bermasalah macam ni. Okey, pelajaran kita ada masalah macam ni. Semua tu dia ditentukan oleh Allah. Sebab Allah dah tentukan, Allah sedang melaksanakan dia kat atas kita. Itu yang pertama. Dalil ataupun bukti yang kedua, Allah SWT berfirman menjelaskan bahawa setiap sesuatu diciptakan mengikut ketentuan yang azali. Surah Al-Qamar ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksud, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir ketentuan yang telah ditentukan. Ini Allah kata sendiri. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Hadis riwayat Muslim. Maksud kata, bila Rasulullah mengulas tentang iman,
bila Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah pun menjawab, iman tu ialah bahawa kamu beriman, percaya, yakin pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara yang baik dan buruk. Okey. Kita dah pergi melangkah jauh sikit. Boleh terima tak setakat tu? Apa maksud beriman kepada qada dan qadar? Okey, macam mana nak sebut, nak jawab bila orang tanya tu? Maksudnya kata, kita ni beriman kepada ketentuan Allah, segala perkara yang baik dan buruk telah ditentukan oleh Allah dan sedang dilaksanakan oleh Allah. Okey, pada realitinya. Itu maksud kata beriman kepada qada dan qadar. Jadi silaplah kalau kita kata, oh aku lulus exam ni kerana aku rajin. Silap. Hang tu malas belajar tu. Okey. Hang gagal tu sebab hang malas belajar. Pun satu kesilapan juga. Tapi bukan bermakna bila kita yakin macam tu, kita terus kata macam ni. Aku malas nak belajar sebab Allah dah tentukan dah. Result aku dapat berapa. Nak belajar berapa Allah dah ada dah. Itu satu kata yang salah. Kenapa salah? Okey, nanti kita akan kupas dia. Okey. Jenis qada beserta contoh. Qada ni apa? Ketentuan sejak azali lagi kan. Okey, apa? Jenis dia ada dua jenis ya. Yang pertama qada mubram. Qada mubram. Yang kedua qada apa ni? Qada mu'allaq. Sebut qada mubram. Sebut qada mubram. Qada mu'allaq. Okey. Dua-dua ni adalah ketentuan Allah sejak azali lagi, perancangan Allah, setting Allah tentang segala perkara yang dia nak berlaku, qada. Dan dia ada dua jenis, iaitu yang pertama qada mubram. Maksud qada mubram ialah ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Maksud kata, Allah dah tentukan sesuatu perkara yang akan berlaku dan ketentuan itu tidak akan berubah. Contohnya, bangsa dan jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Kita ni dilahirkan sebagai Melayu. Dan Allah pilih kita lahir daripada perut ibu yang beragama Islam, kita pun terus automatik jadi Islam. Ini qada mubram. Qada yang Allah dah tentukan dah. Boleh tak kita nak jadi Cina? Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab Allah dah bagi. Allah dah tentukan dah kita lahir sebagai Melayu. Jantina kita ni, kita dilahirkan sebagai lelaki. Okay? Boleh tak kita nak jadi perempuan? Tak boleh jadi. Memang Allah dah tentukan dengan macam tu, tak boleh berubah. Okay? Maksud kata qada mubram itu ialah tidak berubah. Dia punya keyword dia untuk qada mubram, okey, ialah ketentuan yang macam mana tu? Tidak berubah. Okey. Dalil qada mubram ni dia firman Allah dalam surah Qaf ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Maksudnya, keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Okey. Itu Allah sendiri yang mengaku. Seterusnya kita tengok qada mu'allaq. Okey. Qada mu'allaq maksudnya ialah ketentuan Allah yang berubah. Beza tak dengan mubram tadi? Beza. Sebab yang ni iaitu ketentuan Allah SWT yang berubah kepada ketentuannya yang lain.
bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Nampak tak ni? Bersesuaian dengan usaha. Maksud kata ada qada yang boleh berubah. Ada qada yang tak berubah. Ya. Contoh yang ulang balik. Contoh mubram yang tak berubah, bangsa kita dilahirkan sebagai apa, itu tak berubah. Tapi ada qada yang berubah. Contohnya sakit. Okey. Qada yang asal sakit. Ni qada yang asal. Tapi bila dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah sembuhkanlah penyakit, minta kepada Allah, okey, dengan asbab ataupun sebab dia berdoa itu, qada tu boleh berubah menjadi sembuh. Boleh faham tak? Jadi doa adalah pemboleh ubah. Doa merupakan pemboleh ubah yang boleh mengubah qada mu'allaq. Okey? Jadi kalau kita dilahirkan sebagai orang Melayu, hang tak usah doa lah tu sebab mubram, dia tak berubah. Ya Allah, jadikanlah aku orang Mak Saleh. Ya Allah, jadikanlah aku Mak Saleh. Seronok tengok Mak Saleh, mata hijau, rambut putih, aku nak jadi Mak Saleh. Boleh berubah tak? Takkan berubah. Sebab itu adalah qada mubram. Tapi bila sakit, kita sakit, duk meronok, ya ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Jadi dengan doa kita minta itu, Allah bagi kita sembuh. Itu qada mu'allaq. Okey, contoh di sini dia bagi lagi seorang yang sakit, iaitu qada asal dia, qada asal dia ditentukan sakit. Okey, seorang yang sakit ini diberikan kesembuhan kepadanya, iaitu qada yang berubah dengan sebab berdoa, macam kita sebut tadi lah. Yang kedua, seseorang yang sakit, iaitu qada asal, menjadi sembuh, qada yang berubah tu, dengan sebab bersedekah kepada fakir miskin. Okey, kan kita dengar kan? Sedekah itu ialah boleh mengubah mengubah ketentuan, mengubah takdir. Okey, kita kata mengubah takdir. Kan? Takdir tu qadar lah. Okey. Kan kita selalu sebut takdir lah. Inilah takdirku. Andai takdirnya tu drama TV tu. Takdir tu ialah qadar lah. Ketentuan pelaksanaan yang Allah sedang buat berdasarkan ketentuan dia di azali. Tapi pelaksanaan itu di dunia ini, pelaksanaan ataupun qadar itu boleh berubah mengikut usaha orang tu. Kalau orang tu berdoa, boleh berubah takdirnya yang sakit itu menjadi sembuh. Kalau orang tu sakit, dengan dia bersedekah pun boleh menyebabkan dia pulih daripada sakit tu. Okey, berubah macam tu. Yang ketiga, pencapaian murid yang sederhana dalam peperiksaan. Ini berkenaan dengan hampa lah. Hampa murid sekolah. Pencapaian murid yang sederhana. Macam mana murid sederhana? Apa maksud murid yang sederhana? Dapat markah cukup-cukup makan. Contohnya dapat 60/100. Sederhana. Okey. Matematik dapat 50. Okey. Sains dapat 65. Ini pencapaian yang sederhana dalam peperiksaan. Maksud kata itu dah tertentu kan dah. Markah kamu dapat 70, 60 tu dah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Sebelum kamu lahir, markah tu dah ada. Okay? Markah itu boleh bertukar kepada cemerlang. Dia berubah. Kerana apa? Asbab dia. Belajar bersungguh-sungguh. Jadi, salahlah kalau kita kata, aku malas nak belajar. Allah dah tahu dah. Allah ada dah dalam perancangan dia nak bagi rezak apa kat aku. Salahlah kita berpendirian macam tu kerana qada mu'allaq boleh berubah mengikut asbab ataupun sebab-sebab dia. Apa antaranya sebab-sebab? Okey, doa, sedekah dan juga berusaha bersungguh-sungguh. Okey, boleh faham sangat tu? Awni Safia, boleh faham sangat tu?
Faham Ustaz. Kelina lah. Dalil Allah Taala berfirman surah Ar-Ra'd ayat 38-39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Maksudnya tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Tempoh ajal. Okay. Dalam syarak kata ajal. Okay. Bila sampai ajal maut seorang kan. Ajal maksud kata tempoh. Bila sampai tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya dan menetapkan apa-apa jua yang dikehendakinya. Maksud kata hak Allah belaka. Ikut suka dia lah. Dia nak tetapkan terus berlaku ke ataupun dia nak menghapuskannya ke, hak Allah belaka. Hak kita orang biasa, manusia biasa ni ialah untuk mempercayai dan meyakini semua tu adalah hak Allah. Jadi tidak akan wujudlah menyalahkan takdir dan sebagainya. Menyesal, menyalahkan takdir dan sebagainya. Ya, sebab Allah boleh menentukan apa saja yang dia nak. Okey. Dan pada sisinya ada ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Apa Lauh Mahfuz ni ya? Lauh ni, korang belajar bahasa Arab, lauh ni merupakan papan. Papan. Papan plywood dah. Mahfuz maksudnya yang terpelihara. Satu papan yang terpelihara. Maksudnya satu tempat di mana Allah menyimpan, okey, catatan qada dia, apa yang akan berlaku pada dunia ni, dan apabila kita sampai ke peringkatnya, qada tu akan diturunkan kepada kita dan terlaksanalah kepada kita dan berlakulah kepada kita apa saja yang Allah nak. Okey, contohnya kita sekarang ni berada dalam kelas ini pun Allah dah tentukan dah dalam qadanya dan kita sedang melaksanakannya. Qadar. Seterusnya, konsep usaha dan tawakal. Okey, inilah kaitannya. Kenapa kita tak boleh kata macam tu? Kenapa kita tak boleh kata aku malas nak belajar sebab Allah dah tentukan dah apa yang Allah nak beri pada aku? Salah kata macam tu sebab kita ada konsep usaha dan tawakal. Sebut tawakal. Tawakal dieja tawakaflan, bukan tukal lah. Tawakal. Allah SWT menyuruh manusia berusaha dan bertawakal kepadanya. Allah memang suruh kita berusaha. Nah, Allah suruh kita bertawakal. Bukanlah Allah suruh kita duduk diam, ikutlah apa yang aku nak bagi kepada kamu. Dah, Allah tak kata macam tu. Allah suruh berusaha. Itu firman dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksud kata, apabila engkau telah berazam untuk melakukan satu perkara, maka buatlah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Allah sayang siapa yang bertawakal. Macam mana nak bertawakal ni? Nak kena panjat kelapa sawit dan terjun ke? Tak. Tawakal ni ialah soal hati. Tak nampak dekat luar. Tengok tubuh badan tak tahu orang tu bertawakal ke tak bertawakal. Dalam hatinya. Okay? Jadi hubungan antara usaha dan tawakal ialah berusaha bersungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai sesuatu maksud. Itu bermaksud, itu ialah usaha. Contohnya, kita nak keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM. Allah, di mana orang tak? Okey, ni dia. Kita mengingininya keputusan yang cemerlang dalam keputusan SPM. Jadi apa yang kita perlu buat ialah usaha, iaitu menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah. Ada tangan, ada mata, ada kemampuan untuk membaca, ada
tenaga dan sebagainya, kita gunakan seluruh sumber itu, okey, seluruh kemampuan itu kita gunakan untuk mencapai maksud kita yang kita nakkan kejayaan. Itulah usaha. Selepas kita usaha, kita bertawakal. Ni dia tawakal ni. Apa dia? Iaitu menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah. Point dia. Titik kat situ pun tak apa. Apa dia? Menyerahkan perkara usaha kita tadi. Kita ingin kita nak berjaya dalam peperiksaan, kita pun terus berusaha. Okay? Buat latihan, baca buku dan sebagainya, study betul-betul. Selepas kita berusaha tu, kita kena buat apa? Menyerah. Menyerah. Itu maksud tawakal. Maksud menyerah, maksud kata hati kita kena terima apa sahaja result nanti adalah milik Allah. Hak Allah. Bukan hak kita. Bukan semestinya bila kita dah belajar bersungguh-sungguh kita akan cemerlang. Tak, ikut Allah. Jadi hati kita kena berserah kepada Allah. Ikut Allah lah nak bagi kepada kita. Sebelum kita dapat result, kita kena berserah. Dan setelah dapat result pun kita kena rela dan menerima keputusan yang Allah beri kepada kita. Kalau cemerlang, cemerlanglah. Kalau sederhana, sederhanalah. Kalau apa sekalipun, Allah yang punya. Itu baru betul. Faham? Menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah SWT dan yakin bahawa hanya Allah yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Itu maksud kata kita kena tawakal. Bukanlah kata-kata tawakal ni kita nak duduk diam, kita tunggu tengoklah Allah nak bagi apa result kat kita. Tak, tu bukan tawakal. Itu tawakal bodoh namanya. Tawakal kena berusaha dahulu. Barulah serah pada Allah. Baru betul. Okey. Seterusnya kesan beriman kepada qada dan qadar. Ini apa kesannya? Kalau kita beriman kepada qada dan qadar dari segi akidah, akidah akan jadi macam mana? Yang kedua ibadah. Ibadah akan jadi macam mana? Dan akhlak akan jadi macam mana kalau orang tu beriman kepada qada dan qadar. Okey, sekarang kita bukan nak tengok orang. Kita nak tengok diri kita sendiri. Bila kita dah yakin dan beriman dah kepada qada dan qadar Allah, apa kesannya ke atas akidah kita? Yang pertama, kita akan mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah kerana yakin bahawa setiap perkara adalah daripada Allah. Okey. Syirik ni apa? Syirik ialah menyekutukan Allah. Kalau kita kata kita sakit, kita telan Panadol. Bila telan Panadol, kita pun lega daripada demam. Sekarang akidah kita nak kata macam mana? Kita baik daripada demam ni kerana Panadol ke? Kerana Allah. Okay. Jadi orang akan selalu kata, baguslah Panadol ni. Dia boleh menyembuhkan kita daripada demam. Salah. Itu kata-kata salah dan itu menyebabkan syirik kepada Allah. Sebab hati kita mulai yakin Panadol ada satu kuasa yang boleh menyembuhkan kita daripada demam. Itu salah. Sebab Panadol tak ada apa-apa, dia buat ya. Dia buat daripada bahan kimia. Yang menyembuhkan kita Allah. Jadi kita tu nak telan Panadol buat apa? Kan? Tadi asbab lulusnya cemerlang dalam peperiksaan kerana asbab kita belajar sungguh-sungguh, tapi bukan kerana belajar sungguh-sungguh. Asbab macam tu juga. Jadi, untuk elakkan kita jadi syirik kepada Allah, kita yakin bahawa sembuhnya kita daripada demam ni ialah kerana Allah yang nak bagi kat kita. Jadi, pergantungan kita kepada Panadol tu tak ada dah lah. Sebab hati kita dah bergantung kepada Allah. Itu kesan dia, kita beriman kepada qada dan qadar. Kita boleh faham kan? Jadi saya harap kamu learn something today, belajar sesuatu, terutamanya lepas menetapkan akidah kita ni. Nak meneguhkan akidah kita, betul-betul yakin dan bergantung kepada Allah. Bukan kepada ubat, bukan kerana benda-benda lain dan sebagainya. Kita lapar, kita makan nasi dan kita pun rasa kenyang. Masa tu kita tanya akidah kita, siapa yang mengenyangkan kita? Nasi ke ataupun Allah ke yang mengenyangkan kita? Bila kita yakin dengan qada dan qadar, kita akan kata Allah yang mengenyangkan kita.
Boleh faham kan? Okey, yang kedua, kesan kepada ibadah. Kesan beriman kepada qada dan qadar kepada ibadah. Ibadah kita akan jadi macam mana? Okey. Yang pertama, tekun. Tekun ni betul-betul sungguh-sungguh lah beribadah. Tekun melaksanakan ibadah kepada Allah kerana mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah. Bila hati kita yakin dan bergantung hanya kepada Allah, maka kita tak mengharapkan pihak lain lagi. Tak mengharapkan siapa-siapa. Tak mengharapkan ketua kampung kita, tak mengharapkan cikgu, tak mengharapkan pemimpin dan sebagainya. Kita hanya bergantung kepada Allah. Barulah sempurna akidah kita. Okey. Yang ketiga, akhlak Islamiah. Jadi bila beriman kepada qada dan qadar, apa jadi kepada akhlak? Yang pertama, mana ada kedua? Semua pertama kan? Bersabar dan redha ketika ditimpa musibah kerana yakin adanya hikmah pada setiap perkara. Oh, ada nombor dua kat sini. Okay, yang pertama, kita kena bersabar dan redha ketika ditimpa musibah. Apa dia musibah? Bencana. Okay, kejadian yang buruk-buruk. Okay, semua musibah. Okay. Dan kita bila berlaku musibah, dia terus sabar dan redha kerana dia tahu musibah itu Allah yang bagi. Dan bila Allah bagi, adalah hikmah di sebalik perkara itu. Okay, yang kedua, bersyukur. Okay, orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan bersyukur atas nikmat kurniaan Allah kerana meyakini bahawa apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah terbaik. Kan? Dia yakin bahawa yang Allah bagi ni semua baik. Jadi bila kita yakin Allah bagi kita yang terbaik, kita bersyukurlah. Dia tidaklah kita keluh kesah, tidaklah kita menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan takdir. Mengapa aku jadi macam ni? Aku dah berusaha sungguh-sungguh dah. Nah, itu bukan sikap orang Islam. Itu bukan sikap orang Islam. Orang Islam dia redha, dia tenang. Dia yakin apa saja Allah bagi untuk dia, dia terima. Yang ketiga, okey. Yang ketiga, bila orang itu beriman kepada qada dan qadar, dia akan berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang kerana yakin Allah mengurniakan kejayaan orang-orang yang berusaha. Bila kita yakin kepada Allah ni, dia usaha sahaja, baik dalam pelajaran, baik dalam kerjaya, baik dalam apa bidang sekalipun, bila dia nak pada sesuatu, dia usaha kerana dia yakin Allah memerhatikan dia, dia akan bagi apa yang setimpal untuk usaha dia itu. Wallahu a'lam. Okey, saya harap kamu boleh faham. Kalau kamu tak faham, boleh tanya sekarang. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, kalau tak tanya sekarang pun tidak mengapa, boleh tanya dalam grup, boleh tanya direct kepada saya, boleh tanya dalam grup dan sebagainya. Okey, jadi setakat itu saja tajuk beriman kepada qada dan qadar. Kita akan berhenti di sini untuk kita nak buat sedikit latihan. Saya akan post dalam grup ini. Okey, sebelum tu saya nak semak dulu kehadiran pada hari ini. Sebab saya dah pakai auto admit lah. Auto admit maksud kata kamu masuk, saya tak perlu nak tekan admit dah, dia masuk terus. Jadi saya tak tahulah siapa masuk ni, saya tak admit. Okey, saya nak check seorang-seorang lah. Azza Syifa ada. Aisyah ada tak Aisyah? Aisyah ada. Syuhaimin ada tak? Syuhaimin ada. Syahir Aiman. Syahir memang tak ada lah. Kamu tahu tak Syahir pergi mana Irsalina ada tak? Irsalina. Irsalina tak ada. Kemudian Iman. Ada tak Iman? Iman tak ada. Adeline Syafiqah ada tak? Ada Ustaz. Oh, ada. Adeline, mana Adeline? Kemudian Ashikin, ada tak Ashikin? Tak ada.
Lepas tu Mukri Danish, Farah Syafiqah, Ivan ni ada masalah ni. Selalunya dia yang mula-mula masuk. Zul Zikri, tak ada. Ilham Danish, tak ada. Irfan Isliza sakit. Daniel Aiman Syafiq, tak ada juga. Ainatul Aisyah, tak ada juga. Okay, jadi saya dah tanda dah kehadiran hari ini. Okey. Kita tamatkan di sini. Kita jumpa di WhatsApp pula insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Stop recording.